Assalamualaikum. Saya Sobri Azami. Hari ini saya ingat saya nak kongsikan tentang falsafah dan sains. Pernah tak kita fikir sebenarnya macam mana proses pemikiran manusia ni berlaku? Macam mana proses pemikiran tu terjadi? Macam mana kita mendapatkan maklumat-maklumat melalui deria-deria kita? Macam mana otak kita memprosesnya? Jadi sebenarnya proses pemikiran ni ataupun macam mana akal kita berfungsi ni dah dibincangkan daripada beratus-ratus tahun lagi oleh ahli-ahli falsafah, ahli sains, doktor-doktor berbincang macam mana sebenarnya manusia ni berfikir. Terdapat satu ujian pemikiran telah dijalankan untuk menentukan sebenarnya bagaimana otak kita ni berfikir untuk mendapatkan maklumat. Dia punya case senario-nya lebih kurang begini. Katakan kita dilahirkan tanpa deria penglihatan. Tapi sebelum tu kita bersyukurlah kita diberi deria penglihatannya, alhamdulillah. Katakan kita lahir di dunia ni tanpa deria penglihatan. Kita hanya mengenal objek-objek dengan deria sentuh sahaja. Jadi bila diberi bola misalnya kita sentuh-sentuh, oh macam ni bola. Ataupun diberi kotak misalnya kita sentuh-sentuh, oh macam ni kotak. Jadi kita hanya tahu objek-objek tu hanya melalui deria sentuh sahaja. Jadi ada satu persoalan lah. Jika kita tiba-tiba diberikan deria penglihatan atau deria penglihatan kita tiba-tiba pulih pada waktu tu, adakah kita boleh terus kenal rupanya objek yang kita pegang selama ni, oh tu bola, oh tu kotak. Daripada pengalaman kita sentuh tadi, adakah dengan tiba-tiba kita dapat penglihatan tu, terus kita boleh kenal ni bola, ni kotak. Inilah perbahasan ni dah muncul sejak beratus-ratus tahun yang lepas. Dia dikenali sebagai Molyneux problem ataupun masalah Molyneux. Jadi banyak ahli-ahli falsafah yang memberikan pendapat masing-masing dalam hal ni sepanjang zaman sampai kini, sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Jadi secara umumnya ahli-ahli falsafah terbahagi pada dua pendapat dalam hal ni, iaitulah boleh membezakan dengan tak boleh membezakan. Antara ahli falsafah yang kata boleh membezakan antaranya ialah Leibniz, Immanuel Kant, Hutchinson, Adam Smith dan juga Thomas Reid. Dan antara ahli-ahli falsafah yang mengatakan tak boleh membezakan pula ialah John Locke, Berkeley, Condillac, Lotze dan juga Molyneux sendiri. Secara umumnya, ahli falsafah yang berpendapat boleh membezakan ni terdiri daripada ahli-ahli falsafah daripada golongan rasionalis, iaitu mereka berpendapat bahawa sumber ilmu yang utama bagi seorang manusia ialah hujah-hujah dan logik-logik yang kuat dan kukuh. Manakala kumpulan yang kata tak boleh nak bezakan ni, mereka terdiri daripada kalangan ahli falsafah yang berpemikiran empirisis ataupun empirikalis, iaitu yang berpendapat sumber ilmu pengetahuan yang utama ialah bersumberkan daripada deria-deria yang seseorang manusia itu ada. Ya, memang betul kita berfikir menggunakan kedua-dua kaedah ni, iaitu secara rasional dan juga secara empirikal, maknanya menggunakan hujah-hujah dan logik-logik yang kuat berserta sekali dengan apa yang kita dapat melalui deria-deria yang kita ada. Tapi selalunya kita akan lebih cenderung kepada salah satu daripada hujah ni, sama ada lebih kepada rasionalis ataupun lebih kepada empirisis. Walaupun masalah ni seolah-olah nampaknya macam ada dua saja dia punya perbezaan, iaitu boleh membezakan dengan tak boleh membezakan, tapi sebenarnya sesama ahli falsafah yang mengatakan boleh atau tak boleh ni pun mereka berlainan hujah dan alasan masing-masing mengapa mereka mengatakan boleh dan tak boleh tu. Jadi sebenarnya mereka masing-masing pun mempunyai hujah-hujah mereka sendiri yang berbeza-beza. Kajian terakhir yang dijalankan untuk cuba menyelesaikan masalah Molyneux ni telah dilakukan pada tahun 2011. Iaitulah 5 orang pesakit yang berumur daripada 8 ke 17 tahun yang mana telah dilahirkan dengan keadaan tiada deria penglihatan. Telah dilakukan pembedahan untuk memulihkan deria penglihatan masing-masing. Satu ujian telah dilakukan dalam masa 48 jam selepas pembedahan tersebut. Iaitulah pesakit-pesakit ni diletakkan di sebuah meja.
Di atas meja tu mereka diberi lihat beberapa jenis-jenis objek, dan juga pada masa yang sama tangan mereka di bawah meja tu diberikan satu objek untuk dipegang. Jadi diorang diminta untuk memberitahu objek mana yang diorang tengah pegang di bawah meja tu, objek mana yang di atas meja ni yang diorang tengah pegang. Jadi ujian ni cuba nak tengoklah macam mana perpindahan ilmu daripada deria rasa kepada deria penglihatan. Secara umumnya hasil keputusan ujian ni ialah pesakit-pesakit tersebut hanya mampu memberikan jawapannya seolah-olah diorang meneka saja. Maknanya keputusan ujian tu lebih kurang sama saja macam keputusan ujian kalau seseorang tu meneka. Jadi macam seolah-olah dia memberi jawapan kata tak boleh lah. Maknanya seorang pesakit tu tak boleh nak bezakan lah sebenarnya. Maknanya perpindahan ilmu tu daripada deria sentuh, deria rasa macam tak berlaku dengan serta-merta terhadap deria penglihatan yang diorang tak pernah ada selama ni. Nampaknya hasil ujian ni macam memberikan kemenangan lah kepada kumpulan empirikalis ataupun empirisis. Tetapi ada beberapa benda lah yang kita boleh komen terhadap kajian ni, kerana kajian ni juga bergantung kepada tahap pemikiran pesakit-pesakit tersebut dan juga orang kata kadar pemulihan, proses pemulihan selepas pembedahan mata juga sampai betul-betul mampu melihat juga, ianya mengambil masa. Jadi adakah sebenarnya proses-proses ni telah menghalang pesakit tu nampak objek tersebut dengan sebenar-benarnya? Sebab itulah juga banyak yang berpendapat masalah Molyneux ni ataupun Molyneux problem ni akan kekal sebagai satu masalah falsafah yang tak dapat diselesaikan oleh cabang sains sampai bila-bila. Ataupun mungkin pada satu zaman yang mana kita bagi satu suntikan terus daripada hilang deria penglihatan terus boleh melihat sempurna. Mungkin zaman tu masalah Molyneux ni boleh diselesaikan. Begitulah kita lihat betapa kompleksnya satu penciptaan daripada pencipta alam ni yang dinamakan sebagai akal pemikiran. Sangat kompleks, dah beratus tahun manusia cuba memikirkannya sampai sekarang pun tak selesai-selesai. Okey, saya rasa cukup dulu setakat ni. Tapi sebelum tu, untuk makluman semua, saya bukan ahli falsafah, saya bukan saintis. Saya cuma berkongsikan ilmu yang sedikit yang saya tahu saja. Kalau ada apa-apa yang anda tengok salah, sila tegur saya di ruang komen untuk betulkan saya, dan kita juga boleh berkongsi ilmu. Okay, bye, peace.